So untuk sekejap Untuk topik seterusnya ialah saya akan membentangkan berkenaan dengan pelarasan perakaunan. Apa maksud pelarasan perakaunan ini? Tak sikit. Okay, pelarasan perakaunan. Pelarasan perakaunan ini ialah uh, melibatkan beberapa akaun untuk kita melaraskan sebagaimana yang telah kita buat benda tadi. Kita telah sebenarnya telah complete satu cycle, dipanggil satu kitaran untuk kita dapat satu transaksi. Kemudian bagaimana kita nak kita mengkelaskan transaksi-transaksi tersebut kepada kategori-kategori yang kita nak, maknanya sama yang kita guna lebah tadi itulah, sama ada dia liability, dia asset, equity ataupun dia ialah hasil ataupun dia belanja. Jadi kita telah kategorikan dia, kelaskan dia. Kemudian kita rekodkan. Rekod itu maksudnya journal arm, iaitu debit dan kredit. Selepas itu kita perlu susun semula di dalam ledger arm. Selepas kita susun dia dalam ledger arm ataupun dalam buku-buku yang khusus ni, baru kita akan pindahkan dia atau kita ringkaskan dia di dalam imbangan duga, iaitu terdiri daripada debit dan kredit. Jadi debit kredit ini untuk tengok dia berimbang tak kita punya akaun tu. Maknanya debit dan kredit mesti kena sentiasa imbang. Daripada imbangan duga barulah kita boleh laporkan dia, iaitu daripada pelaporan itu kepada 3 bentuk pelaporan. Satunya ialah penyata pendapatan yang kita dah buat tadi, hasil tolak belanja. Yang keduanya ialah penyata perubahan equity. Yang itu ialah melibatkan modal kita. Kita nak tengok berapakah modal akhir kita. Lepas kita campurkan modal awal, campurkan untung bersih yang kita dapat. Ya. Dia tadi share apa-apa tak? Ada? Tak nampak apa-apa lah. Nampak putih je. Betul-betul. Saya baru Oh, baru okay. bercerita je. Alright. Dia dah Tinggalkan ni. Okay. belum punya apa lagi. Okay. Okey. Alright. Dan seterusnya ialah yang ketiga laporan tadi, laporan penyata pendapatan, penyata perubahan equity dan juga kita punya kunci kira-kira lembaran imbangan. Ini baru saya flashback yang tadi. Okey. Now baru kita akan masukkan pelarasan. Jadi daripada akaun-akaun yang kita buat tadi tu, ada beberapa akaun perlu dilaraskan semula setiap hujung bulan. Jadi apakah akaun-akaun itu? Baru nak mula ni. Okey, baru saya tulis. Okey. So apakah akaun-akaun yang kita buat pelarasan perakaunan itu? Pelarasan perakaunan. Okey. Item yang pertama sekali kita perlu laraskan, nama dia ialah akaun susut nilai. Okey, akaun susut nilai. Akaun susut nilai ni dapat daripada mana? Akaun susut nilai ialah apabila kita memiliki aset tetap. Macam tadi, kes kita tadi tu ialah kenderaan dengan peralatan kan? Dia kes bila kita memiliki aset tetap, kita perlu buat pelarasan ke atas aset tetap kita ni. Iaitu dengan mengurangkan nilai dia setiap bulan ataupun setiap tahun. Tengok polisi syarikat lah. Okay, dalam kes yang kita cerita tadi tu, saya bagi nama lah aset tetap yang kita rujuk ni ialah kenderaan. Tadi kita ada guna kenderaan lah, ingat tak kita punya kes pertama tadi? Kenderaan kita berapa nilai dia? 32,000 tadi kan? Okey. So nilai kenderaan ini, so kita buat saya buat ilustrasi sikit Kita buat ilustrasi sikit. Katakanlah nilai kenderaan kita ni ialah kenderaan, nilai dia ialah RM32,000.
Ini nilai kos dia masa kita beli. Ingat setiap kali kita beli barang ke beli aset tetap ini nilai dia akan berkurang setiap tahun. Jadi bagaimana kaedahnya ialah sama ada kita nak mengurangkan setiap tahun ataupun kita nak mengurangkan dia setiap bulan. Jadi itu terpulang kepada polisi syarikat. Okey? So pertama sekali ialah katakanlah nilai ni dia ada banyak kaedah bagaimana nak menilai. Jadi saya akan terangkan semua. Takut-takut nanti you all tak faham bagaimana susut nilai ni dikira. Okey? Susut nilai ni ada dalam dua bentuk. Sama ada satu bentuk dia tulis terus dia kata susut nilai 5% setahun. Contoh kita buat susut nilai 5% setahun. Jadi kalau dalam kes kita yang ini, maknanya macam mana cara kita nak kira ialah untuk kita dapat setahun ialah 5% darabkan dengan 32,000. Kita akan dapat apa? Jangan kalkulator saya. 5%. Okey, dapat 1,600. So 1,600. Ini selama setahun. Jadi apa rekod kita yang kita perlu rekodkan ialah kita kena rekodkan dalam kes ini kita bagaimana kita laraskan dia ialah dengan kita debitkan belanja susut nilai. Berapa nilai dia? 1,600 dan kita akan kreditkan susut nilai terkumpul nama dia susut nilai terkumpul dan kena bagi nama aset tu. Katakan kenderaan. Dalam kes ini ialah kenderaan. Iaitu sebanyak 1,600. Ini bagaimana kita nak rekod. Kalau kita rekodkan untuk setahun, bagaimana pula kalau dia minta secara bulanan? So kalau bulanan, maknanya kita kena bahagikanlah yang ni. Bagi 12. 1,600 bahagikan dengan 12. Kita akan dapat RM133. So kita akan rekodkan yang ini, kita tukar kepada RM133. Begitu. Sama ada tahunan ataupun bulanan terpulang kepada bagaimana polisi syarikat. Okey, itu ilustrasi yang pertama. Yang kedua, okey saya bagi dia ialah contoh, ini ialah untuk contoh pertama lah. So ini ialah contoh pertama. Tadi rekod tak? Rekod? Ya. Saya rekod. Okey, rekod. Okey. Ini contoh pertama. Contoh kedua. Okey, contoh kedua ni kita buat berbeza sikit. Kita buat gunakan aset yang sama tapi dia punya ayat berbeza. Contohnya dia kata usia guna. Kita pakai usia guna Usia guna kenderaan ini ialah 10 tahun. Jadi cara dia ialah 32,000 bahagikan dengan tahun tu, 10 tahun. So kita akan dapat, beza sikit lah, kita akan dapat 3,200. So apa yang kita kena rekodkan, sama juga debit, belanja, susut nilai, 3,200 dan kredit susut nilai terkumpul. Dia ada dalam bentuk berbeza macam tu je lah terkumpul. Sama juga yang ini kena namakan dia kenderaan. So yang ini 3,200. Begitu juga kalau bulanan kena bahagilah. Boleh Okey, apa kesan dia ke atas kita punya penyata pendapatan tadi tu? Ingat tak kita ada buat penyata? Ya? Nak bertanya.
Yang Mhm. berkenaan usia guna 10 tahun dan juga 5% setahun tu dia mengikut soalan lah. Ikut soalan. Kadang-kadang soalan bagi persen, kadang-kadang soalan bagi usia guna. Dua-dua kena kira. Bukan kira dua-dua Kira salah satu je lah yang mana soalan bagi. Kadang-kadang soalan bagi macam ni. Untuk kira peralatan guna 5%. Tetapi untuk kenderaan usia gunanya 10 tahun. Kita jadi pening. Padahal dua-dua memberi maklumat yang sama sebenarnya. Okey, kita cuma kena tengok dia untuk yang mana. Boleh Okey. So apa kesan dia? Belanja susut nilai belanja. Dia akan masuk dalam penyata pendapatan lah. Okey, tetapi untuk susut nilai terkumpul dalam kita punya penyata kedudukan kewangan tadi tu, saya ringkaskan satu keratan Saya buat satu buah keratan, iaitu contohnya tadi saya sambung balik Yasir Cleaning Services tadi tu. Penyata kedudukan kewangan dia. Okey, bahagian aset tetap. Okey, bahagian aset tetap. Saya ringkas-ringkaskan je, aset tetap. So dalam aset tetap dia ada kenderaan kan? Kenderaan yang kalau tadi tu kenderaan, so kenderaan tu ialah 32,000. So sekarang ni kena tolakkan dengan susut nilai terkumpul kenderaan. Saya ringkaskan. Susut SNT ialah susut nilai terkumpul Kenderaan tu dalam ni tak payah tulis kenderaan lah, sebab kita dah tahu dia milik kenderaan kan. Kita tulis susut nilai terkumpul saja, iaitu sebanyak kita tengok yang mana. Kalau nak pakai yang atas, kita pakai yang atas lah Kita tolakkan dengan 1,000. Kita tolakkan dengan 1,600. So kita akan dapat nilai kenderaan yang baru, iaitu 32,000 tolakkan dengan 1,600. 30,400. 30,400. Boleh nampak tak dia punya kesan? Selepas kita buat pelarasan. Boleh Okey, itu yang pertama. Yang pertama susut nilai. Yang kedua. Saya terlupa pula. Okey. Yang kedua, ialah berkenaan dengan prabayar. Okey, tadi kita dah jumpa prabayar tadi kan? Ada satu terma prabayar. Prabayar ini ialah yang saya cakap, kita bayar dulu untuk perbelanjaan-perbelanjaan tertentu. Kita bayar dulu untuk keseluruhan tahun ataupun beberapa bulan ke depan. Jadi dia dipanggil prabayar. Termasuklah kita punya prepaid lah. Prepaid yang handphone kita kan. Siapa yang pakai prepaid, dia bayar dulu baru guna. Dan dia bukan belanja lagi Kita baru namakan dia prabayar. Kita bagi contoh. Saya bagi contoh insurans Katakanlah pada tahun pertama kita membeli insurans, saya bagi kes daripada awal sebab yang ini tadi tak jumpa kan. So katakanlah pada 1 hari bulan 1 2021 syarikat beli insurans untuk staf dia bernilai RM12,000. Okey, kita beli insurans 12,000 untuk staf. Okey, so apa rekod dia? Pada ketika itu, kita kena rekodkan pada 1 hari bulan 1 ni, ini transaksi biasa, ini belum perarasan lagi. Ini baru rekod saja. Debit insurans prabayar. Debit insurans prabayar 12,000 and kreditkan tunai, kata kita bayar guna tunai. Tunai 12,000. Okey, ini ialah rekod yang pertama bila kita dapat beli insurans tersebut. Yang ini sama macam yang tadi kita masuk dalam Journal Am, lepas tu kita kena pindahkan dia dalam Ledger Am, lepas tu dia akan masuk dalam imbangan duga dan dia kena masuk dalam kita punya penyata kedudukan kewangan. Itu sama Cuma bila nak laraskan dia? Okey, yang ini baru ditajuk dia pelarasan. Bila pelarasan berlaku? Setiap hujung bulan. Katakanlah pada 31 hari bulan 1 2021
21. Maka kita kena buat pelarasan untuk prabayar ini. Okey, pelarasan prabayar. Kenapa kita kena buat pelarasan? Selepas dah cukup sebulan, maknanya insurans kita dah ada yang kita kena rekodkan sebagai belanja. Okey, katakanlah insurans kita tadi 12,000 betul 12,000 ni kita beli untuk setahun. Maknanya bulan 1 sampai maknanya 12,000 ni Jan to December. Okey? Jadi untuk buat pelarasan ini ialah untuk kita nak declare ataupun kita nak rekodkan berapa yang telah dibelanjakan daripada 12,000 yang kita beli tu. So caranya ialah kita kena total 12,000 ialah total kita beli bahagikan dengan 12. Oleh kerana bulan 1 hingga 31 hari bulan ialah 1 bulan. So kena kalikanlah dengan 1 bulan. Belanja tu baru 1 bulan lah. Jadi 12,000 bagi 12, 1,000. So jawapan dia 1,000. Memang saya saja purpose ni buat supaya senang kira. Okey, 1,000. So bagaimana kita nak rekodkan dia? Ini baru rekod pelarasan. Pelarasan perlu rekodkan dalam bentuk debit belanja insurans berapa? 1,000 dan kreditkan, nampak tak yang ini kita dah keluarkan tadi kan? Nampak insurans prabayar. Sekarang kita kena kreditkan balik insurans prabayar. Kita kurangkan nilai yang kita rekodkan di dalam buku kita, buku aset kita tadi tu kan, insurans prabayar. Ini bagaimana kita nak buat pelarasan ni. Ini namanya pelarasan. Okey, kita kena laraskan. Maknanya kita nak kita nak declare perbelanjaan yang telah kita buat untuk prabayar yang kita beli ni. Okey, itu yang prabayar. Seterusnya. Okey, untuk yang seterusnya ialah yang melibatkan ketiga. Yang ketiga ialah belum bayar. Ini pun kena laraskan ni. Belum bayar. Apa maksud belum bayar? Belum bayar ni ada beberapa. Kita bagi contoh. Kita bagi biasanya bil elektrik. Okey, kita bagi bil elektrik. So, contoh. Contoh ialah bil elektrik. Ataupun utility. Mana-mana boleh. Bil elektrik. Katakan kita kena charge bil elektrik pada bulan tersebut sebanyak RM1,200. Bila kita dapat bil pada bulan tersebut tapi kita tak mau bayar lagi. So kita nak bayar pada bulan depan lah. Sebabnya bil elektrik dapat ujung-ujung kan. Katakan dapat 25, 26, dia tak mau bayar lagi lah. Kita nak bayar bulan berikutnya. So kita kena rekodkan juga sebab bil dah dapat. Macam yang saya kata tadi, bila benda dah dapat, kena rekod terus. Jadi bila kita kena rekod, maknanya kita kena rekodkan belanja yang kita terima ni sebagai pelarasan dia. Maknanya walaupun kita belum bayar, kita kena buat satu pelarasan dulu untuk kita rekodkan belanja tersebut. Okey, bagaimana nak rekod pelarasan dia ialah debitkan belanja elektrik ataupun utility, dua-dua boleh elektrik sebanyak 1,200 dan kreditkan, namakan apa yang belum bayar tersebut. Kalau elektrik lah. So kita bagi nama elektrik belum bayar. Ini jatuh dalam kategori liability semasa lah. Yang mana-mana ada belum bayar ni, dia ialah liability semasa. Nanti kalau kita susun balik, dia akan duduk dalam liability lah. Jadi sebenarnya kita kena buat lagi dalam imbangan dura ni. Nanti kita laraskan balik dalam imbangan dura. Ini ialah bentuk yang ketiga dalam pelarasan. Bentuk keempat. Bentuk keempat ialah bentuk keempat ialah hasil belum terperoleh. Hasil belum terperoleh. Apa maksud hasil belum terperoleh? Maksud hasil yang belum terperoleh ialah
Ya. Maksud hasil belum terperoleh ialah kita dapat duit, kita dah dapat duit tetapi kita belum bagi servis. Contoh tadi macam Yasin, Yasin cleaning service tu. Datang seorang customer ni, okey saya bagi terus tulis kat sini. Katakan kes pertama ni, kita belum laraskan lagi. Ini baru transaksi biasa. Ini bukan transaksi pelarasan, ni transaksi biasa. Saya bagi contohlah tadi pada Mei kan. Mei ni katakanlah dalam sebahagian Mei tadi, kita tukar 10 Mei tadi tu 10 Mei tadi tu katakanlah kita terima duit. Kita terima tunai RM2,400 untuk servis. Bagi 10/5 tapi dia bagi awal untuk servis bulan Jun. Dia bagi duit dulu. Jarang orang buat lah tapi ada. Okey. Jadi rekod dia ialah pada ketika kita terima tu bagaimana nak rekod dia? Macam biasalah. Kita debitkan tunai, kita dapat dan kita akan create iaitu 2,400. Kita akan create satu account untuk hasil belum terperoleh. Hasil belum terperoleh. Sebanyak 2,400. Dia kata untuk servis bulan Jun. Okey, dia servis bulan Jun. Tiba-tiba pada 30 hari bulan 5, syarikat dah memulakan perkhidmatan yang ini. Okay, syarikat dah memulakan perkhidmatan ini. Maknanya dia tak tunggu bulan 6 lah. Walaupun dia terima duit awal, tapi dia nak bagi servis tu bukan bulan Jun. 30/5 dia dah bagi servis tersebut. So, kita perlu buat pelarasan. Apabila dia telah dibuat, kita kena buat pelarasan. Kalau tak buat, tak apa, tak ada pelarasan. Tapi bila dia dah buat, maknanya servis dah diberi, maka kita kena buat pelarasan. So, bagaimana pelarasan dibuat? Apabila transaksi 2,400 ini telah digunakan, so kita akan buat debitkan hasil belum terperoleh semula. Ini baru pelarasannya. Belum terperoleh sebanyak 2,400 dan kita kreditkan hasil perkhidmatan. Ada beza tu hasil belum terperoleh ini dia adalah kategori liability. Ini saya bagi nota sikit. Ini ialah liability. Okey, ingat ini ia ialah liability. So lepas tu kita akan kreditkan hasil perkhidmatan dan kurangkan kita punya hasil belum terperoleh. Ini bagaimana kita melaraskan. Kalau walaupun dia expect bulan Jun tetapi dia dah bagi servis tersebut pada bulan yang sama, maka sebelum habis bulan kita kena laraskan dia. You faham Okey, dan yang terakhir sekali sorry, belum yang terakhir, ada dua lagi. Yang seterusnya ialah yang kelima. Empat, yang kelima. Okey, yang kelima. Yang kelima ini ialah kita panggil bekalan pejabat. Nampak tadi? Bekalan pejabat kita jumpa banyak kali. Tadi pun kita jumpa, yang ini pun ada. So dalam kes yang kita tadi tu ialah bekalan pejabat dibeli pada berapa bulan? 2 hari bulan 5, betul? Berapa jumlah bekalan pejabat tu? 1,500. Ingat kita beli 1,500 tadi. Dalam kes tadi tu. So, saya bagi contoh yang sama juga. Iaitu 1,500. So, apa kita perlu buat ialah pada 30 hari bulan 5, 30 hari bulan 5, ada dua benda yang kita soalan akan
beri biasanya untuk kes pelarasan bekalan pejabat. Okey, untuk kes pelarasan ada 2 kes. Saya bagi kes yang pertama. Okey, kes pertama syarikat guna bekalan sebanyak, dia bagi dalam bentuk RM RM700. Okay, syarikat guna bekalan sebanyak RM700. Okey, saya bagi kes yang kedua. Kes yang kedua, contoh ni dia dah habis. Kes kedua, kes kedua, kes kedua, soalan tulis baki bekalan pejabat pada 30/5, baki bekalan pada 30 hari bulan 5 ialah RM500. Okey, bagaimana kita nak rekodkan ni? Jadi kita tengok kes yang pertama dulu. Okey, untuk kes yang pertama, untuk rekodkan syarikat guna bekalan sebanyak 700, ingat untuk buat pelarasan ialah kita nak cari berapa banyak yang digunakan. Okey, untuk cari pelarasan ni berapa banyak yang digunakan. Dalam kes ini dia dah nyatakan dengan jelas. Syarikat guna bekalan sebanyak 700. So tidak menjadi masalah. Terus dia rekodkan. Bagaimana nak buat pelarasan dia? Debit, belanja, bekalan sebanyak berapa? 700. Kita terus dia direct. Dan kurangkan dia punya bekalan pejabat. Okey, pelarasan tidak ada tunai langsung. Dia tidak melibatkan tunai. Okey, 700. Okey, untuk yang kes kedua, dalam kes kedua ni kena buat matematik dia dulu. Dia tak boleh terus selesaikan. Sebabnya dia kata baki bekalan ialah 500. Baki awal ialah 1,500, betul? 1,500. Baki dia ialah 500. Ni baki. So berapa banyak yang guna? 1,000. Ini ialah guna. Yang ini kita guna. Jadi yang kita guna saja kita kena rekod. So debitkan belanja bekalan sebanyak 1,000 dan kreditkan bekalan pejabat. Okey, saya harap you all nampak perbezaan dia. Pejabat 1,000. Saya ada bagi 2 kes yang berbeza. Kadang-kadang selalu saya ajar satu kes je, tapi bila saya tengok tiap kali pelajar saya jawab, dia akan jawab apa yang saya ajar, dia memang bantai yang tu je. Dia dah tak pergi ayat tu. Ayat apa pun dia akan tengok mana tu, dia akan tolak juga. Walaupun dia kata dia guna 700, oleh kerana dalam apa yang diajar kena tolak 1,500, tolak 700, dapat 800. Tak betul Jadi kena tengok ada ayat tu ialah menggambarkan betul-betul apa yang kita kena rekodkan. Okey, dan yang terakhir sekali, ialah yang keenam, iaitu faedah belum bayar. Okey, faedah belum bayar ini ialah yang melibatkan pinjaman. Yang ni tak jumpa lagi Tak jumpa lagi. Harap-harap kita jumpa lagi. Okey, faedah belum bayar. So contoh, saya bagi contoh, katakanlah kita ada pinjaman. Okey, kita ada pinjaman.
Ni dia pun dah. Kejap keluar, kejap tak keluar. Pinjaman RM100,000 dengan kita punya apa interest rate kita ialah 10%. Okey, kita punya rate dia I tu interest 10%. Jadi katakanlah kita pinjam tak payah ni lah, kita buat ni angsuran dia sebulan, angsuran sebulan 2,000. Contoh aja 2,000. Okey, tetapi angsuran tu tak ada kena-mengena. Apa yang penting ialah macam mana kita nak buat pelarasan pada tiap-tiap ujung bulan sebelum kita buat pembayaran. Dia kena buat pelarasan dulu. Jadi bagaimana kita nak buat pelarasan dia ialah kita kena kira lah. So kita kalau nak buat bulanan, kita buat faedah dia pun bulanan. Dia akan kita kira secara bulanan. Macam mana cara kira faedah bulanan. So 100,000 kena darabkan dengan 10%, kita akan dapat 10,000 lah. Okey. 10,000 bahagikan dengan 12 untuk dapat sebulan. Cara bulanan. So berapa? 10,000 bahagikan dengan 12. So kita akan dapat 833. So yang ini ialah faedah yang dikenakan pada setiap bulan. Ada orang kerja bank kata tak, bukan macam ni memang. Ini saya kira secara umum, secara flat saja. Kita tak pakai compound ke, kita tak pakai effective rate ke, kita tak pakai. Ataupun kita nak tengok bagaimana kaedah pembayaran guna piramid ke, tak perlu. Yang ini kita buat secara flat saja, kita anggap sama saja. Okey, bagaimana kita nak rekodkan dia? Untuk laraskan dia dalam pelarasan, kita kena debitkan belanja faedah. Okey, kita rekodkan debit belanja faedah sebanyak RM833 dan kreditkan faedah belum bayar. Iaitu sebanyak 833. Yang ini kita kena buat sedikit calculation lah. Tiap-tiap bulan memang bank takkanlah ingatkan kita kena bayar faedah. Dia cuma charge kita dalam certain amount saja, angsuran tu RM2,000. Sebenarnya bayaran RM2,000 itu telah termasuk faedah. Jadi sebagai sebuah syarikat kita kena agihkan, kita kena pisahkan. Maknanya yang bayar prinsipal lain, yang bayar belanja faedah lain. Jadi yang ini kena ada kemahiran untuk kira dulu. Okey. Itu sahaja kita punya item di dalam untuk kita punya pelarasan daripada susut nilai, prabayar. Belum bayar ni tadi faedah belum bayar pun sama, tapi belum bayar yang saya rujukkan ni tak ada faedah. Belum bayar yang umum macam gaji, utility, yang itu bayaran secara penuh umum. Hasil belum terperoleh, bekalan pejabat dan juga faedah belum bayar. Jadi sekarang ni kita rujuk kepada soalan yang saya telah sharekan tadi dalam dengan you all. Mari kita tengok macam mana nak selesaikan masalah soalan ini. Ada dalam 25 minit lagi, harap-harap kita mencukupi untuk kita terangkan. Untuk saya terangkan. Okey Sila ingat kita ada catatan jurnal yang tadi yang kita belajar. Yang kedua, yang kita mesti akan ada catatan pelarasan. Yang ini kita panggil catatan pelarasan. Okay, nama syarikat ialah Mikail. Sama juga dia berlaku pada 31 hari bulan hingga 30 bulan 5 juga 31 bulan 5. So mari kita tengok macam mana kita nak rekodkan dia. Okey, mari kita baca soalan Mula-mula Mikail Enterprise merupakan sebuah firma bla 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 pada 31 Mei. Yang ini ialah baki. Ini contoh ada baki. Macam tadi tak ada baki terus ada transaksi saja. Yang ini ada baki. Kalau ada baki-baki macam ni, bila kita buat ledger am nanti, dia kena tambahkan balik lah. Start dengan tunai berbaki 11,700. Boleh nampak saya tunjukkan. Okey, yang ni 11,700. Itu baki dia. Okey, dalam cerita ni dia ada baki ni. Dalam baki, lepas tu baru dia sembang pasal maklumat tambahan. Maklumat tambahan inilah sebenarnya kita punya transaksi. Pada 31 Mei,
belanja iklan yang berjumlah 350 masih terhutang dan belum direkodkan. Ini dia nak bagi signal. Belanja dah wujud dah. Tapi kita belum bayar lagi. So bila belum bayar, ini dalam kategori apa? Kategori belum bayar. So apa kita kena buat? Ya, sikit. Okay. So ini ialah solusi untuk LDK 2 pelarasan. Soalan tadi dia minta buat catatan pelarasan. Catatan pelarasan. Okey, yang pertama tadi. Okey, yang pertama. Terus yang pertama. So yang pertama dia kata 350 belanja iklan yang belum direkodkan. Itu maknanya kita pada bulan tersebut, bulan Mei itu ada belanja iklan tapi tak rekodkan. So kita buat pelarasan. So macam mana nak buat pelarasan? Debit belanja iklan. Ingat tadi kalau elektrik kita nama elektrik. Kalau ini iklan lah kan? Iklan belum bayar. Boleh? Iaitu 350. Okey. Yang kedua. Okey, yang kedua. Yang kedua dia kata susut nilai kenderaan. Ini. Susut nilai kenderaan ialah 10% setahun. Tadi kita dah belajar. Nilai kos manakala peralatan di kenderaan dan juga peralatan. Satu 15%, satu ialah ni atas nilai buku. Wah, paper ni buat susah nilai buku pula. Okey. Ada beza ni nilai buku. Kita buat kenderaan dulu So saya buat calculation tu di mana nak buat soalan ke ni dalam ni lah. Okey, kita tengok dulu kenderaan. Okey, kita tengok kenderaan. So kenderaan tadi kenderaan kita tengok soalan. Kenderaan nilai dia berapa? Kenderaan nilai dia ialah 95,000. Okey. Kita dah buat ni kenderaan nilainya 95,000. Apa ni? 95,000. Peralatan 56,000. 16,000 ni okey. Kita tulis. So kenderaan kita mulakan kenderaan dululah. Kenderaan ialah 95,000. Dia cakap berapa susun nilai dia? 10%. Susun nilai SN. Boleh So macam mana cara kita nak kira ialah 95,000 darabkan dengan 10%. Dan dia kata dia nak buat Mi. Bila Mi maknanya secara bulanan. Okey, 95,000 ni dapat 9,500. Okey, kita akan dapat 9,500 dan kena bahagi dengan 12 untuk dapatkan sebulan. So kita dapat berapa ni? Tolong kira. Tujuh sembilan satu enam. Saya puluhan. Saya puluhan. Tak ya. 791. 792 lah. Poin 6 tadi kan? Poin 6 kan? Ya. Poin 792 lah. So 792. So macam mana cara kita nak rekod dia? Macam mana nak kita rekod dia ialah untuk yang ini macam mana nak laraskan dia ialah debit belanja susut belanja susut nilai 792 dan kreditkan susut nilai terkumpul untuk kenderaan bernilai 792. Okay, boleh faham? Okey, untuk seterusnya ialah peralatan. Okey, peralatan dia ada special sikit. Yang ini
tak belajar, jadi saya kena terangkan lah. So peralatan tadi kita ingat 56,000, betul eh? Peralatan 56,000, tetapi dia kata macam mana dia punya cakap ni, dia kata nilai buku. Yang nilai kos senang, nilai buku ni susah sikit. Nilai buku ni maksudnya kena tolak dengan susut nilai terkumpul sedia ada. Sedia ada. Jadi nilai terkumpul sedia ada berapa? Ni 56,000. Okey, ada 56,000. Yang terkumpul yang sedia ada untuk peralatan 16,800. Kena tolakkan dia baru kita akan dapat nilai buku. Okey, jadi yang ini dia agak lain sikit. Jadi dia kata nak cari nilai buku. So nilai buku bersamaan dengan 56,000 tolakkan dengan berapa tadi? 16,800. Kena tolakkan dulu 16,800. Baru kita akan dapat nilai buku. So berapa nilai buku dia? 56 tolak 16, 800, 16. 9,200. 39,200. Okey, dah dapat nilai buku ni, baru darabkan 15% tadi. 15% darabkan dengan 39,200. Ini kita akan dapat untuk tahun. Berapa ni? 5,880. 5,880 bahagikan dengan 12, kita akan dapat 490. 490. Okey, terima kasih. Okey, so macam mana nak rekod? Debitkan belanja susut nilai RM490 dan kreditkan susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul peralatan. Nilai buku tak perlu, Doktor. Tak perlu. Kita rekodkan Saja. dia saja. Yang atas ni tak perlu kira. Yang atas ni cuma sebagai calculation saja, tidak perlu direkodkan. Pelarasan hanya rekodkan ini sahaja. Boleh eh? Yang saya tanda tu. Itu saja yang kena rekod dalam pelarasan. Jangan rekodkan semua. Okey? Okey, seterusnya. Okey. Yang seterusnya ialah ketiga. Bekalan pejabat yang masih lagi belum digunakan ialah 370. Boleh dapat tak? Dia ada baki yang tak digunakan lagi. Ya, bekalan pejabat kita ada 625. Bekalan pejabat kita 625. Yang tidak digunakan lagi 370. So yang digunakan apa? Sebab kita nak rekod yang digunakan. So kita kena yang ketiga lah ni. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ialah kita nak rekodkan bekalan. Okey. So bekalan kita ialah baki awal dia ialah 625. Baki yang belum guna 370. Maknanya baki selebihnya berapa? 255. 255. So rekodkan yang ini sahaja. Yang ini mudahlah Debit belanja. Belanja bekalan 255 dan kredit bekalan pejabat 255. Okey, habis yang ini. Ini simple. Okey. Seterusnya. Yang keempat. Pinjaman. Ini ada. Pinjaman bank dibuat pada 1 April 2021. Sejak dari tarikh itu, tiada bayaran dibuat ke atas faedah yang dikenakan ke atas pinjaman tersebut sehingga ke daerah tempoh. Soalan ni senang tetapi sedikit yang disusahkan ialah dia mula April. Kita minta sekarang bulan berapa? Bulan Mei. Maknanya ada 2 bulan yang tak rekod faedah, betul? Jadi selalunya kita bahagi 12, kali ni bahagi 12 kena kali 2 pula. Boleh faham
Tak apa, saya tunjukkan. Okey, pinjaman dibuat. So kita tengok pinjaman. Pinjaman kita ialah 75,000, faedah 5%. Boleh? So kita tengok seterusnya ialah yang keempat. Yang keempat, pinjaman. So kita tahu pinjaman kita tadi ialah berapa? RM75,000. Dan kira kalau kita nak kira faedah dia ialah 5%. Ini 75,000 darabkan 5% dapat apa? 3,750. 3,750. So 3,750 ini ialah untuk setahun. Kita kena bagi 12 dulu. Okey, 3,750 bagi 12 dapat 312. 312. Ada perpuluhan tak? 0.5. 0.5. Okey. Kena kira dulu 0.5 tu sebab lepas tu kita kena darab tak? So 3,125 312.5 kena darabkan dengan 2 bulan. Bulan April dan bulan Mei. Okey, so kita dapat 625. Okey, baru kita rekodkan yang ini. Belanja faedah 625 dan kreditkan faedah belum bayar 625. Okey, yang keempat habis. Yang kelima lagi ada dua lagi. Hasil belum terperoleh pada 31 Mei ialah sebanyak 1,000. Kita tengok yang atas, hasil belum terperoleh ada 3,000. Dia kata baki dia tinggal 1,000 selepas 31 Mei. Apa maksud dia? Maknanya dia dah bagi servis sebanyak 2,000 pada tempoh tersebut lah. Jadi yang kelima, okey, yang kelima ini ialah berkenaan dengan hasil belum terperoleh. Baki awal 3,000, baki akhir 1,000. So ada balance dia ialah 2,000, yang ini telah beri servis. Kita telah beri servis. Okey, kalau telah beri servis, so kita kena rekod yang telah diberi servis. Debit hasil belum terperoleh. Ini hafal Memang ini je dia punya ni. Kalau nampak hasil belum terperoleh, kalau jawab lain daripada yang ini maknanya salah. Debit hasil belum terperoleh 2,000. Cuma masalah kita ialah nak menentukan jumlah tu. Yang itu kena tengok betul-betul. Hasil perkhidmatan. Okey, hasil perkhidmatan sebanyak 2,000. Dan yang terakhir ialah insurans. Tadi ada insurans kan. Yang terakhir ialah insurans. So insurans berjumlah 400 telah luput. Apa maksud telah luput? Belanja insurans kita tengok kat atas ni. Belanja insurans ada tak? Insurans prabayar 550. Telah luput 400. Nak rekod berapa? 50. Nak rekod 400, nak rekod 500. Sorry, tadi berapa dia punya insurans tadi? Insurans kita 400 yang luput. Yang baki insurans 600, insurans 550. 150. Beza dia 150. Sekarang nak rekod yang mana satu? 150. Okey, insurans. Kita ada 3 nombor. 1, 550. Ini ialah baki awal. Yang luput 400. Beza 2, 150. Nak rekod yang mana? 150. 450. 450? 150. 150.
Salah. 150 ialah baki dia. Yang luput, berapa yang luput? Dia nak cari yang guna, nak cari yang luput. So, kena cari yang 400. 400. So, insurans ini dia bagi soalan direct. Soalan ni ialah soalan direct. Dia kata insurans berapa? Yang luput tu maknanya yang diguna lah. Yang luput ialah berapa? 400 yang dia telah guna. So, kita kena rekod yang telah guna, bukan yang baki. So, terus yang ini direct soalan. Debit. Apa lain tulisan? Okay. Okay. So, insurans ialah kita terus je debitkan belanja insurans 400. Kreditkan insurans prabayar. Jadi yang ini yang kadang-kadang kita akan keliru. Sebab apa? Kita tak tahu nak ambil mana satu yang kita nak ambil. Ingat soalan saya tips dia ialah kena ambil yang mana dia guna, yang mana luput, yang mana dia belanjakan. Yang itu kita kena ambil. Yang itu yang kita kena rekodkan. Bukan baki dia. Okey? Bukan baki awal dia, bukan baki akhir dia, yang itu bukan. Boleh faham Okey. Faham. Itu soalan yang soalan untuk ni. Kalau misalnya ada tambahan soalan, oleh kerana kita ada 5 minit, saya tambah soalan. Okey. Pertama kita kena buat catatan pelarasan. Katakanlah saya ada tambah soalan sikit. Ini satu. Yang kedua ialah sediakan imbangan duga terlaras. Dia ada satu lagi nama imbangan, satu namanya imbangan duga terlaras. So, macam mana nak buat imbangan duga terlaras? Kena ambil daripada baki-baki yang ada ni. Boleh? So, mari kita salin balik. Sebabnya kita ada masa sikit, kita salin lah. Okey. Kita buat imbangan. Pasal apa? Imbangan duga terlaras. Sama juga dengan imbangan duga tadi. Cuma yang ini dipanggil terlaras sebab kita nak masukkan amount yang dilaraskan. Sama juga pada 31 Mei 2021. Okey. So sama juga kita akan mulakan dengan tunai tadi. Debit, kredit. Yang ini yang kena ada skill tu. Jadi kita tengok tadi tunai. Tunai berapa? 11,700. Ada apa-apa tak yang tadi tak ada usia apa-apa kan? Tunai. Salin je balik. 11,700. Okey. 11,700 lebih. Macam ni yang kadang-kadang you all tersilap tu bila salin balik dia salin 7,000 tu. Okey. Yang kedua. Yang kedua ialah akaun belum terima pun tak ada apa-apa perubahan. Akaun belum terima. Akaun belum terima tak ada apa-apa perubahan 3,300. Okey. Seterusnya ialah insurans bekalan pejabat. Okey, bekalan pejabat ada ubah kan? Okey guys, bekalan pejabat baki awal dia berapa? Bekalan pejabat baki awal dia ialah 620. 625. 625. 625 tolakkan dengan yang dia dah guna berapa? 370. 255. 255. Dia guna berapa dia guna? 255. Kat sini skill yang dia jangan lupa. Sebab dia kata dalam soalan tu dia tulis apa yang ni 370 ialah apa? Baki belum guna. Bila baki belum guna yang duduk dalam ni mesti 370 yang belum guna. Jangan tersilap tu ya. So yang ni saya tukar warna sikit lah. Bagi dia warna lain sebab yang ini dia berubah kan. Okey, 370. Okey, seterusnya. Lepas ni insurans prabayar. Insurans prabayar pun ada perubahan. Okey, kita baki 550, yang kita luputkan berapa? 400.
100. 100. Baki dia 150. Ini betul. Okey. Seterusnya ialah Tanah. tanah. Tanah berapa? 63,000. Tanah tak ada apa-apa. Tanah tak ada apa-apa perubahan. Petang-petang ni pun dia pun dah pening. Okey. Tanah 63,000. Okey, seterusnya lepas tanah, kenderaan 95,000. Kenderaan tak ubah Pun. Jadi pelik. Kenderaan 95,000. Lepas tu susut nilai terkumpul kenderaan. Ini ada perubahan. Kan? Okey. Susut nilai terkumpul kenderaan baki awal dia ialah 37,500. 37,500 dan dia kena tambahkan sikit dengan tadi yang kita kira. Susut nilai terkumpul untuk kenderaan tambah lagi 792. So kena tambah 792. So kita akan dapat tolong campurkan 37,500. Yang ni tak ada dalam soalan ni, saya pun baru create 37,500 tambah dengan 38,292. yang ini duduk kat kredit 38,292. Okay guys, dia duduk belah kredit. Okay. And then peralatan. Peralatan tadi dah buat. So ingat 56,000. Susut nilai terkumpul. Peralatan. RM16,800 tambahkan dengan kita kira tadi peralatan 460. Kita tambahkan 460. 16,800. 17,290. 17,290. Okay. And then seterusnya ialah selepas susut nilai terkumpul, akaun belum bayar. ABB. Okay, akaun belum bayar dia 14,645. Akaun belum bayar duduk belah sini kredit. Jangan tersilap, 14,645. Okay, selepas akaun belum bayar, hasil belum terperoleh. Yang ini ada kesan hasil belum terperoleh. Baki dia 3,000. Baki 3,000. Lepas tu telah diberi servis sebanyak 2,000. So baki terakhir tinggal 1,000. Okey, so, jangan tersilap lagi. Hasil belum terperoleh. Okey, pinjaman bank. Pinjaman bank tak berubah jangan ingat berubah pinjaman bank tak berubah. Yang berubah dia punya faedah saja. Pinjaman bank kekal 75,000. Sebab dalam kes ni dia tak tunjuk dia bayar prinsipal dia cuma nak minta kira dia punya faedah. Okey, pinjaman bank, lepas tu modal 55,700. Okay. Hang. Saya punya ni hang.
bank. Ya, aduh. iPad pun boleh hang. Macam mana? Okey. Modal 55,700. Okey, seterusnya ialah apa yang 7,000 tu? Ambilan. Banyak pula. Ambilan 2,000. 7,000. Ambilan sebelah debit Okey, seterusnya hasil perkhidmatan. Hasil perkhidmatan ada tambahan Ada banyak yang kita kena tambah ni. Perkhidmatan, bagi saya masih lagi 10 minit Hasil perkhidmatan 51,600. 51,600 tambahkan lagi sebab kita tadi hasil belum terpoleh, kita ada tambah 2,000 kan? Okey, hasil ni ada 2,000. Hasil perkhidmatan ni tambah lagi 2,000. Okey. Hasil perkhidmatan kita kena tambah 2,000. okey, tambah lagi 2,000. So dapat 53,600. Okey. Dan belanja gaji, iklan dan utility. Belanja gaji apa ni? Belanja gaji, iklan dengan utility. Okey. Ya, kita ada offset tak yang gaji, iklan, utility semua tak ada kan? Okey. Iklan ada. Belanja iklan tambah 350. Iklan gaji tak ada offset. Gaji 15,800. Iklan 700 tambah dengan 350. 350. Sekejap Tunggu dulu. Okey. Iklan 700 tambahkan dengan 350. So kita dapat 1,050. Gaji ni. Oi, mana pergi ni? Hilang semua ni. Dia mabuk dah. 15,800 tadi mana? Gaji. Gaji 15,800 Yep. Gaji. 15,800. Macam mana dia boleh naik atas ni? Okey, belanja utility 570. Tapi tak habis lagi kena tambah lagi yang kita buat pelarasan tu. Kita mulakan dengan yang atas sekali, iklan belum bayar. Okey. Kena tambah iklan belum bayar. Jadi melaraskan ini pun satu kerja sebenarnya. Iklan belum bayar. Tapi sekurang-kurangnya saya mengajar, jadi you all boleh nampak lah. Iklan belum bayar sebanyak 350. Dia belum bayar belah kredit. Seterusnya tambah lagi belanja iklan dah rekod, susut nilai dua-dua. Belanja susut nilai belum Belanja susut nilai kena rekod lagi sekali. Belanja susut nilai. Boleh campurkan dia. Iaitu
Berapa? 792 kan? 792 tambahkan dengan 490. Kita tolong campurkan. Belanja susut nilai. Lepas tu belanja bekalan. Belanja bekalan pun belum rekod. Belanja bekalan. So, belanja bekalan kita ialah sebanyak 255. Ini berapa tadi susut nilai? 1282. 1282 Okey, belanja bekalan siap. And then belanja faedah. Belanja faedah dua-dua tak wujud lagi. So kena wujudkan dua-dua. 92. Belanja faedah 625. Faedah belum bayar 625. Okey. Hasil belum terperoleh. Tadi dah rekod. Hasil perkhidmatan pun dah rekod. Belanja insurans belum rekod. Insurans prabayar dah rekod. Okey. Last kali ialah belanja insurans. 400. Mana 625 ni tadi lah? 625. Okey. Siap. Boleh nampak tak? Hilang ke? Okey, ada. Dah siap dah ni. Okey. So setakat ni dululah saya punya kelas. Total ni you all tolong totalkan. Kalau tak betul nanti baru maklumkan pada saya. Saya dah termakan you punya masa 10 minit. Kalau nak total, boleh total. Apa yang ni saya akan kongsikan semula. You all boleh tolong totalkan. Kalau nak rajin lagi, macam mana you nak dapatkan merasakan ni. Daripada imbangan duga ni, try buat 3 penyata tadi tu. Penyata pendapatan, penyata perubahan equity dan juga penyata kedudukan kewangan. Kalau boleh balance semua, kira A. Kira tak ada masalah. Okey? Boleh Okey, so setakat itu dulu. Saya ada bagi satu rakaman lagi untuk dipanggil akaun penutupan. So akaun penutupan ni tak cukup untuk saya cover pada ni. Jadi saya ada buat rakaman asing dan juga saya ada bagi latihan asing di dalam UUM Online Learning. So sila lihat di sana. Rakaman-rakaman ini akan saya kongsikan semula di dalam kita punya UUM Online Learning. Okey, so saya stop dulu. Tinggal ni. So tolong totalkan kita punya ini tambahan. Yang ini latihan tambahan